Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berangkat tiba di Jeddah bagi mengadakan lawatan rasmi ke Kerajaan Arab Saudi yang bermula pada 9 April 2023. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Royal Pavilion, lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, dijunjung oleh His Royal Highness Prince Badar bin Sultan bin Abdul Aziz, Timbalan Kabinet Mekah. Tuan Yang Terutama Dr. Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Menteri Perdagangan dan Pengerusi Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Am Perdagangan Asing, dan Tuan Yang Terutama Imad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba baginda berdua ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Datu Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Arab Saudi serta isteri masing-masing. Very good. Around 2 million gold. Semasa berada di Arab Saudi ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka akan menghadiri majlis perjumpaan bersama His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain juga akan berangkat mengerjakan ibadah umrah. Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi menikmati hubungan diplomatik yang mesra sejak terjalinnya pada 1 Julai 1987 yang meliputi kerjasama dalam bidang hal ehwal agama, haji dan umrah, urusan visa, ekonomi dan tenaga.
113 orang anak yatim menerima sumbangan pada majlis penyampaian derma anak-anak yatim bagi Kampung Sengkurung A, Kampung Sengkurung B, Kampung Tagap, Kampung Selayon dan Kampung Tanjung Nangka, kelolaan Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Jemaah Muslimah Masjid dan Belia Syababul Iman, Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurung. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis merupakan salah satu acara tahunan Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung pada setiap bulan Ramadan dengan harapan dapat memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim dalam sama-sama menyambut Aidilfitri nanti. Siti Nurbasila Alisha binti Abdul Halim. Negara Brunei Darussalam secara berterusan melaksanakan pelbagai inisiatif ke arah memartabatkan Al-Quran supaya kitabullah itu terus subur dalam jiwa umat Islam di negara ini. Ia dapat dilihat melalui penganjuran musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS dalam mengembang dan mensyiarkan Al-Quran serta pemahamannya dalam kalangan negara anggota MABIMS. Al-Quran berserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS yang diadakan di negara ini bertujuan bagi membantu mencapai visi dan misi MABIMS serta mewujudkan kerjasama antara negara-negara anggota MABIMS. Di samping itu, ia juga bertujuan bagi mengeratkan hubungan integrasi terutama dalam bidang Al-Quran dan menyatukan perpaduan ummah melalui Al-Quran yang menjadi sumber kejayaan serta kegemilangan di dunia dan akhirat. Bermula pada tahun 2009, negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah dalam musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya dengan menjemput 4 negara anggota iaitu Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS akan melihat jua bidang-bidang yang tertentu dan bersesuaian di peringkat negara anggota MABIMS di tujuan bagi mengembang luaskan lagi pembacaan ataupun penghafazan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. MABIMS bergerak atas dasar komitmen dan kebersamaan untuk mencapai kecemerlangan dalam menjaga kemaslahatan umat Islam di rantau ini dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada tahun ini, 6 peserta dari negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Malaysia ikut serta dalam musabakah yang mempertandingkan 2 kategori iaitu menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 24 dan menghafaz 10 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 10. Bagi saya, musabakah ini adalah salah satu langkah untuk memertabatkan kalam Allah dan dalam masa yang sama peluang untuk diri saya untuk menambah kemahiran ataupun menambah baik apa yang saya rasa saya boleh tambah daripada segi hafalan Al-Quran. Ya, usaha lahir batin, usaha zahir. Jangan belajar dengan sungguh-sungguh, memurojaah hafalan selalu. Adapun usaha dengan batinnya yaitu dengan selalu salat tahajud, salat duha, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pengalaman yang terbaik. Lapatnya supaya kita ni semua ni dapat sebagai penghafaz Al-Quran ni, kita ni supaya dapat mengulang Al-Quran itu setiap masalah. MABIMS ni juga supaya kita ni dapat mengeratkan silaturahim bersama dengan negara-negara anggota MABIMS ni seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura. Antara matlamat saya join pertandingan antarabangsa ni adalah untuk pertama memantapkan hafalan saya dan juga untuk berdaya saing untuk bersaing dengan negara lain, untuk tahu kemampuan diri saya ni macam mana untuk bersaing dengan peserta negara lain. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS menggambarkan kerjasama erat dalam kalangan negara-negara anggota MABIMS yang seterusnya dapat melahirkan para hufaz yang berkaliber di rantau MABIMS. Rinawati Ringan melaporkan untuk berita RTB.
Bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak, Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid Kampung Masin mengadakan majlis khatam Al-Quran di masjid berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Buhut, Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis khatam yang merupakan acara tahunan ini disertai oleh ahli-ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Muslimah dan Jemaah Masjid Kampung Masin. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 38 orang anak yatim yang tinggal di Kampung Masin dan Bebatik. Majlis juga diserikan dengan ceramah bertajuk Nuzul Al-Quran bersempena dengan sambutan Nuzul Al-Quran. Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B petang kemarin juga mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan derma kepada ahli dan anak-anak yatim Biro Wanita MPK Sengkurung B dan Asnaf Kampung Sengkurung B. Majlis dimulakan dengan membaca surah lazim ramai-ramai diikuti dengan bacaan takhtim dan doa khatam Al-Quran. Orang menerima sumbangan dan derma terdiri daripada ahli dan anak-anak yatim dan para asnaf Kampung Sengkurung B. Hajar Nursinah binti Yaman. 58 orang anak yatim dan 61 orang kurang berkemampuan dari Kampung Jerudong A dan Jerudong B menerima sumbangan derma pada majlis penyampaian derma dan berbuka puasa. Majlis dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan Jerudong B, Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan dan Kumpulan Syarikat YMRM dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Kampung Jerudong. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Penasihat Majlis Perundingan Kampung Jerudong A. Majlis juga diisikan dengan bacaan tahlil dan doa arwah khusus bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Bekas penuntut-penuntut Brunei Asrama Kerajaan Brunei di Singapura AKBS juga mengadakan majlis seumpamanya. Derma disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Haji Abdul Rahim kepada lebih 60 anak yatim terdiri daripada anak-anak ahli AKBS. Majlis juga diisikan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Majlis berlangsung di Dewan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Berakas. Ila hadis habibina sayyidina 8 buah keluarga dari golongan yang memerlukan di Kampung Merimbun, daerah Tutong menerima sumbangan melalui titian amal Ramadan 2023 sempena bulan Ramadan. Penyampaian sumbangan diadakan di Balai Raya Kampung Merimbun, daerah Tutong. Sumbangan melalui titian amal Ramadan merupakan acara tahunan dan projek berkebajikan yang dikendalikan oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei PKTLB dengan kerjasama Lotus Light Charity Society dan orang persendirian yang disalurkan kepada golongan yang memerlukan di keempat-empat daerah. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Abidin bin Haji Musa yang di-Pertua Persatuan berkenaan. Sumbangan seumpamanya setentunya membantu meringankan beban keperluan untuk menyambut Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri.
77 belia dan belia wanis dari daerah Belait dan daerah Tutong mengikuti program Minal Masjid Ilal Masjid Ramadan Revival yang diadakan selama 3 hari di Masjid Zainab Kampung Lumut. Sepanjang program tersebut, peserta menjalani beberapa aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Antaranya bergotong royong mengumpul sumbangan daripada orang ramai untuk diagih-agihkan kepada mereka yang memerlukan. Program dikendalikan oleh kumpulan belia masjid Ibadur Rahman dan kelab belia masjid Zainab itu antara lain bertujuan meningkatkan jati diri belia ke arah belia yang berkualiti, berwawasan dan menerapkan nilai-nilai murni yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara. Pada penghujung program, beberapa peserta terbaik menerima hadiah. Banyaklah pengalaman yang saya merasakan tu, iaitu qiyamul lail di masjid, tidur masjid, bersungkai dan bersahur di masjid, which is yang buat tani macam merasa lain daripada yang lain lah, pasal selalunya sungkai dan sahur di rumah sama parent. Dengan mengikuti program ini, ia dapat meningkatkan keyakinan diri saya kerana di dalamnya terdapat pelbagai jenis aktiviti yang menanam sifat seperti mengeratkan silaturahim dengan orang-orang yang tidak dikenali dan memupuk sifat bekerjasama sesama orang lain. Alhamdulillah banyak pengajaran yang saya dapat daripada program ini lah. Macam kerjasama di antara rakan-rakan yang baru dikenali. Macam mana kita ni kan bersilaturahim dengan dorang, mengajarkan tani apa itu nilai Islam dalam hidup tani. Macam kepentingan Al-Quran, kepentingan iman. Kami diajar untuk mendisiplinkan diri dalam banyak program dan banyak aktiviti yang membuatkan kami sedar dengan membantu untuk menjadi orang yang lebih baik. One City Ramadan Expo 2023 kini berlangsung di pusat membeli belah One City Kampung Salam Bigar. Expo yang diadakan sehingga hujung bulan Ramadan ini dianjurkan oleh pihak pengurusan One City Event and Marketing sempena bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba. 12 petak jualan disediakan dan disertai oleh syarikat-syarikat tempatan. Expo mengetengahkan pelbagai produk seperti pakaian dan aksesori, kosmetik serta barangan rumah dan elektronik. Diadakan buat kali ketiga, Ramadan Expo 2023 antara lain memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha tempatan mempromosi jualan mereka dan menjana pendapatan. Expo dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam.